Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'amdik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Saudara-saudariku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah, yang sentiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan kesihatan yang baik, kita diberikan umur yang panjang, kita diberikan peluang-peluang dan kesempatan demi kesempatan untuk kita sentiasa mempertingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sentiasa memperbaiki amal-amal kebajikan. Kalau sebelum ni kita dah banyak buat amal kebajikan, maka Allah beri kita ruang dan peluang untuk kita menambah lagi segala amal-amal kebajikan tersebut. Saudara-saudari yang dikasihi Allah sekalian, pada hari ini khususnya secara khususnya di Masjid Komplek Meranti Gambang, agak jauh sikit daripada bandar Kuantan ni, lebih kurang 36 km lebih sikit. Maka kita akan menyampaikan bahan-bahan kuliah atau materi-materi kuliah yang berkaitan dengan tafsir juz' ammah. Jadi tuan-tuan, secara khususnya, secara amnya, maka tuan-tuan tak kira yang berada di talian ini ke, atau yang berada di rumah-rumah kita sedang menikmati suasana PKPB fasa yang kelima, mari sama-sama kita ringankan rasa berat untuk kita ambil Al-Quran, kita buka juz' ammah. Juz' ammah ni kita jangan pandang remeh, walaupun ayat-ayat lazim yang kita baca tu very banyak yang pendek-pendek kan, tetapi juz' ammah ni dia berada pada juzuk yang ke-30. Jadi kita cuba buka juzuk 30 bermula dari surah An-Naba turun ke bawah ya. Tuan-tuan buka pada surah Al-Qadar. Ni ayat ni selalu kita baca pada bulan Ramadan, khususnya 15 malam terakhir tu. Dah mula kita kan, imam pun dah mula baca doa kunut. Dan kita selalu dengar bacaan surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ini adalah surah yang ke-97 dalam turutan dalam Al-Quran. Dan ayat dia tak banyak, hanya ada 5 ayat saja. Walaupun Ramadan telah berakhir dan kita sedang menikmati penghujung-penghujungnya Syawal, tetapi ayat ini bukan khusus untuk Ramadan saja. Kita tak boleh berfikiran begitu kan. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran ini seolah-olahnya kita hanya rajin baca pada Ramadan saja kan, khusus Ramadan aja sebab cerita Lailatul Qadar. Surah-surah yang lain kita tak baca. Kita selalu beranggapan begitu. Begitu juga surah Al-Lahab, sehingga kita berpandangan Abu Lahab dah tak ada dah zaman ni. Orang-orang yang berfikiran liberal dia mengatakan bahawa tak perlu ada surah Al-Lahab dalam ni sebab Abu Lahab dah tak ada, jadi dah tak relevan lagi tu. Mana-mana ayat yang tak relevan dalam Quran tu elok kita buang aja. Na'udzubillah min zalik.
Seolah-olahnya kita lebih pandai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih maha bijaksana daripada Allah. So pun juga surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita kata orang-orang yang liberal mengatakan mana ada Abrahah zaman sekarang ni, ini hanyalah sejarah. Seolah-olahnya Quran ni hanyalah sebuah buku sejarah. Padahalnya Al-Quran lebih daripada itu, lebih daripada buku sejarah, lebih daripada buku sains. Al-Quran, tidak ada satu pun dalam Al-Quran itu yang tercicih, yang tidak Allah Ta'ala perjelaskan. Di situlah kesempurnaan pemilik kepada kitab yang nama Al-Quran ini, iaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudara-saudari sekalian, kita buka surah Al-Qadr. Dan sebelum kita tengok tafsir dia, saya gunakan buku tafsir ini, tafsir Juz Amma ni, tuan-tuan boleh dapatkan di kedai-kedai buku. Tuan-tuan tanya tafsir Juz Amma Al-Alamah Al-Adib Jama'in Abdul Murad, Sumatera Barat. Jadi saya ada pengalaman 6 tahun di Indonesia. Jadi bahasa pengantar universitinya ialah bahasa Indonesia. Bukanlah nak bangga sangat, tapi saya fasih berbahasa Indonesia. Jadi tak masalah untuk nak baca buku tafsir walaupun karangan Sumatera. Kecuali lah kalau bahasa tu bahasa Jawa, bahasa Jawa lama, itu memang tak mampulah. Tuan-tuan, yang kitab ini asalnya tulisan Jawi lama, dan saya ada simpan kitab Jawi lama tu. Dan pada hari ini bila ditanya ke kedai-kedai buku, dah tak ada cetakan Jawi lama. Sebab selalu, tak semualah ustaz-ustaz yang menyampaikan kitab Jawi lama ni selalu tersasar daripada maksud yang sebenar oleh pengarang kitab itu, kata dia ulama-ulama mereka. Sebab bahasa Indonesia, kalau kita tak ada asas bahasa Indonesia, lebih baiklah tak usahlah kita tafsirkan. Jadi Ustazah Nuraini Abu ni telah mengalihkan daripada tulisan Jawi kepada tulisan Rumi tanpa mengubah, tanpa mengalih makna yang asal. Jadi cukup bagus usaha Ustazah Nuraini Abu ni. Saya pun tak pernah tengok orang dia. Jadi tuan-tuan boleh cari buku ni, dan kepada para ustaz, saya cadangkan supaya di masjid-masjid kita bawa kitab-kitab ini. Kitab-kitab yang kadang-kadang di sisi sebahagian orang yang dia mengatakan bahawa lah very simple, mudah sangat. Bukan tak boleh kita buka kitab-kitab yang tinggi-tinggi ni, kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah, kitab-kitab kuning, kitab-kitab turas. Boleh, tapi tahap penerimaan masyarakat, kadang-kadang orang kampung aja, tulisan Jawi pun tak boleh baca. Apalagi nak baca kitab-kitab akidah, kitab-kitab para ulama yang tinggi-tinggi. Pula tu dalam bahasa Arab pula tu, tak ada titik, tak ada baris. Kitab kuning tu, kita nak cari baris, nak fahamkan baris saja pun sampai kuning biji mata kadang-kadang, kan? Ustaz mengajar, yang duduk belakang ni dah lelap lah. Jadi macam mana kita nak sampaikan mesej Islam itu? Jadi bukan tak boleh kalau kita duduk di kawasan persekitaran qaryahnya orang-orang yang suka memondok, yang suka di pesantren, yang membudayakan ilmu, itu tak apalah. Tapi kalau masyarakat awam sahaja, eloklah kita menyampaikan mesej Islam biqadri uqulihim, menurut kadar kemampuan akal mereka. Yang saya nampak cadangkan kitab ni bagus, supaya bermula dari surah An-Naba, kita bawa turun sampailah surah An-Nas, surah Al-Falaq, sampailah Fatihah. Sekurang-kurangnya waktu dia solat, bila dia baca ayat-ayat lazim, dia faham makna, dia perbetulkan sebutan makhraj tajwidnya, dan dia juga boleh memahami tafsir dia, dan boleh mula menambah hafazan. Jadi tak adalah nak menghafaz surah inna a'tayna qul huwallah inna a'tayna, pendek-pendek.
Jadi sampai masa boleh tambah dah, kan? Surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddi, boleh hafal dah. Sebab pendek. Kalau ayat Quran bukan kita tak nak hafaz Quran tu, tapi panjang. Kadang-kadang satu ayat 3-4 baris. Jadi kita cuba mula dengan ayat-ayat pendek, ayat-ayat lazim. Kita faham maknanya, betulkan bacaannya, ya. Dan ayat-ayat ayat-ayat pendek ni sebenarnya ayat-ayat makkiyah, ya, ayat-ayat yang turun ketika Nabi berada di Mekah 13 tahun. Dan dalam tempoh 13 tahun itu adalah proses pembinaan akidah. Sebab tu ayat-ayat pendek-pendek ni, ayat lazim ni, banyak tafsirnya sekitar mengukuhkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lagi cerita bab haji, tak ada lagi cerita bab puasa, bab semayang, tak ada lagi. Jadi ayat-ayat itu banyak menyentuh tentang pembinaan akidah di dalam jiwa mukmin ketika 13 tahun. Jadi sangat baik. Ini saya sarankanlah, ya. Ada yang terima, terimalah. Tak terima, mungkin dia ada pandangan dia sendiri yang lebih baik lagi. Baik tuan-tuan, cuba kita tengok surah yang pertama, ayat yang pertama, surah Al-Qadar. Kita tengok cara sebutan dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya di sebelah Kuantan ni ada kelas-kelas yang saya buat di surau-surau. Jemaah dia tak ramai, ada 5 orang ni sebelum PKP lah ceritanya, ya. Jadi kalau jemaah tak ramai, saya lagi suka. Kenapa? Kita boleh suruh seorang-seorang baca. Tu yang menyesal sangat datang tu ustaz. Pasal apa? Ustaz suruh kita orang baca. Itulah. Saya kalau tak ramai lagi suka. Sebab kalau ramai susah nak baca seorang-seorang. Tadi seorang-seorang kita dengar baca. Pak cik cuba baca, pak cik. Haji cuba haji baca. Macam-macam bunyi kita dengar. Bukan nak pelemah semangat tuan-tuan dah. Sebutan huruf pun tak betul. Haji dah 2 kali dah. Bukan sini lah, tempat lain lah, jauh lah ni, ya, jauh. Bukan di Malaysia lah tu agaknya. Jadi tuan-tuan, ada tak dalam hati kita rasa nak perbetulkan bacaan? Ataupun ibadah kita ni, kita main koksai-koksai, kata Kelantan. Koksai-koksai lah, yang penting boleh syurga. Sebenarnya tidaklah semudah itu kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyaksikan usaha kita. Kalau setakat nak perbetulkan lidah aja pun kita tak sanggup, bagaimana nak berjihad, berjuang fi sabilillah, menempuh, menggempur orang-orang kafir. Nak ubah benda ada dalam diri pun kita tak sanggup. Tuan-tuan, ya. Jadi bukan nak pelemah ni, bagi semangat lagi. Baik tuan-tuan, kita tengok surah Al-Qadar ini. Ayat yang pertama, a'udzubillah. Sebutan a'u tu kita kena betulkan. Banyak yang kita dengar au-au. Tu au-au tu bukan mengaji Quran tu. Au-au, a'udzubillah, a'udzubillah. Itu dah bunyi macam kucing aja. Au-au. Ya, a'u, amzah, au, kemudian au panjang 2 harakat. A'udzu, huruf zal. Zal ni lidah kita keluar, zal. Zal tu dia macam huruf dal, ada titik. Dia berbeza dengan huruf zai. Berbeza dengan huruf zo. Kalau kita baca a'uzu, kita dah tukar zal jadi zai. Walaupun kita tak tukar, kita secara zahir kita buang huruf tu, tak. Sebutan kita tu dah menunjukkan itulah yang kita pilih. A'udzu. A'udzu billahi minasy. Sebutan shin pun ramai tak betul lagi. Shin dengan sin tu. Minasyaitan, huruf ta dengan ta berbeza. Syaitanir rajim. Panjangkan jim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Him. Ada yang kita dengar baca rahim. Bari atas pula ha. Rahim. Rahim. Haim. Bari atas pula ha tu. Ini dengar sini, saya dengar dengan telinga kadang-kadang. Rahim. Tapi siapa yang mampu tegur? Kadang-kadang kita nak tegur, kita tengok Allah.
Pak Imam veteran, siapa yang berani tegur? Kan kalau kita tegur dia kata apa? Siapa nak tegur-tegur? Zaman sekarang ni bukan senang nak menegur, kan? Jadi tuan-tuan, kena perbetulkan, perbaiki. Kalau ada imam-imam yang memang salah bacaannya, tak usahlah kita tegur sendiri. Dan masjid tu nanti sediakanlah satu tabung cadangan, tulis itu cadangan. Ini peti cadangan kita tengok tak ada pun, kosong. Tapi banyak yang komplain Pak Imam pun tak betul juga. Tulis, Pak Imam tolong perbetulkan sebutan, masukkan dalam peti cadangan. Mesyuarat 2 bulan sekali, bawa masuk dalam mesyuarat. Pak Imam ni ada teguran daripada jemaah. Itu caranya lah. Kalau orang awam tegur Pak Imam, tu yang banyak bergaduh dalam masyarakat. Kita mungkin tak layak, macam saya tak layak nak tegur Pak Imam tu tak betul bacaan. Kita melalui tulis surat ke pejabat agama, dan pejabat agama pula kena pula bijak iaitu dengan mengadakan kursus-kursus. Adakan kursus untuk imam, ada surat pula mana dia imam daripada masjid sekian-sekian. Masalahnya apa? Sebutan ni tak betul, maka diperbetulkan. Jangan pula kita kata ni ada satu aduan daripada kampung awak, jadi berkelahi lagi lah. Kena bijak juga sebenarnya jadi pemimpin ni. Baik, sebelum pergi jauh, kita pergi tengok pada bacaan ni. A'udzubillah, betul kan? Ada sabdu kat situ. Ma tabi'i 2 harakat. Manirrahim. Jadi kita kadang-kadang baca bismillah pun lintang pukang. Macam mana tu ya? Kita tak berasa ada malaikat kiri kanan. Kalau kita rasa ada malaikat kiri kanan, raqib dan atid yang mencatat apa sahaja yang kita sebut, kita akan baca dengan betul, dengan serius. Kan? Jadi tuan-tuan, ada tak malaikat keliling kita ni? Ada malaikat. Kalau kita tak berasa pun dia tetap ada. Dan dia catat satu huruf 10 ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Jadi tuan-tuan, saya bawa cerita ni pasal apa? Perbetulkanlah sebutan kita. Saya sendiri pun bukan kata ustaz tu lah yang paling sempurna bacaan, tak juga. Saya pun kadang-kadang kena tegur dengan jemaah belakang jadi imam. Tapi tak apa, kita open. Kan, orang tegur tu sebab disayang kita. Kalau kita tak suka ditegur, bermakna orang takkan berani tegur kita. Dan kita akan kekal buat salah selama-lamanya. Sampai mati buat salah. Kan? Baik, kita tengok ayat pertama. Inna wajib gunnah. Ada sabdu tu, dengungkan. Inna. Kemudian ada mak jais, kan? Na panjang. Berapa harakat dia? 4 atau 5 harakat. Inna, panjangkan, usahakan panjang, kan? 4 gerak jari. Inna, 4. Jangan langsung tak panjang. Anzalna, nun mati bertemu zai. Ingat tak? Kita ingat baliklah. Kita bukan tak belajar tajwid tu, dah belajar dah dulu, masa-masa muda-muda dah belajar, kan? Kalau orang perempuan, masa anak-anak dara tu dah belajar kat kampung. Tapi bila khatam Quran aja orang masuk Minang. Lepas masuk Minang tak mengaji-mengaji dah, ke rumah tok guru tu pun tak datang dah. Kita pula orang lelaki-lelaki, kan, habis khatam tu buat kenduri makan pulut kuning. Lepas tu tak datang-datang mengaji dah. Itu je lah mengaji Quran kita. Dah tak ingat dah hukum hakam tajwid, dah tak ingat. Ni kita ingat balik. Ya, anzalna, ikhfa, dengungkan. Anzalna, ini huruf zai. Zalna, na mak tabi'i 2 harakat. Tuan kalau ada kitab boleh catat. Anzalnahu fi panjang 2 harakat. Fi, ya tu mati. Jadi mat situ kena 2 harakat. Fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Jangan kita qad sahaja. Ada punya ra sikit ujung tu. Ya. Qadr. Ada ra sikit je bunyi ra tu. Qadr.
Jangan qadar jadi besar pula, jadi baris atas pula kan. Kita nak waqaf fi lailatul qadr. Kalau ada salah-salah tegurlah ya. Saya pun bukanlah perfect sangat buat tajwid ni, cuma pernah belajar je. Dah tu kongsi sama-sama. Di luar sana ramai ini kita tengok di talian, di kalangan kita ada ustaz-ustaz, ada yang mahir tajwid lebih daripada saya lagi. Kalau ada pertanyaan, gunakan ruang komen tu, terus bertanya atau tegur saya, ni salah ni ustaz ni. Tak apa ya. Saya akan cari yang penting mana yang lebih benar kan. Baik, itu ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya, kita tengok makna Melayu, sebab kita orang Melayu ya. Kalau kita bukan orang Melayu, gunakanlah bahasa masing-masing. Kalau dia Chinese Muslim, gunakan bahasa Cina dia. Kalau dia English, boleh terjemahkan. Ada terjemahan English dah. Kita orang Melayu, tengok terjemah Melayunya ya, biar kita faham. Inna, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu. Anzalnahu, kami telah menurunkan hu. Hu tu dhamir balik kepada Al-Quran. Kami telah menurunkan Al-Quran itu fi lailatul qadr, pada malam qadar. Okey, kita tengok makna Melayunya. Belum kita tengok tafsirnya. Kita dulukan sebutan ni, kejap lagi nak semayang ke boleh kita bawa lah surah ni. Baik, ayat yang kedua. Wa ma, mad jaiz munfasil 4 harakat. Ya. Wa ma, 4 atau 5 harakat. Wa ma dal tu qalqalah. Dal qalqalah surah. Jadi lantunkan ad. Selama ni baca senyap je, ad gitu je. Jadi kita lantunkan. Wa ma ajra, ra panjangkan 2 harakat, mat tabi'i ya. Ada tanda alif panjang sikit dah. Adra kama, ma sekali lagi ma, 2 harakat ma asli ya. Lailatul qadr. Lailatul qadr. Jadi beza sikit. Tadi ayat pertama Lailatul qadr. Ada masjid yang kita dengar Pak Imam baca dua-dua Lailatul Qadr, ada yang dua-dua Lailatul Qadr. Beza sikit. Ayat pertama je Lailatul Qadr, fi Lailatul Qadr. Ayat kedua dia tukar pula Lailatul Qadr. Baik, kita tengok ayat yang kedua ni maknanya apa. Wa ma adra, dan siapakah yang memberitahukanmu apa dia Lailatul Qadar? Allah Ta'ala tanya. Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Muhammad. Bila Rasulullah dah wafat, maka pertanyaan itu jatuh kepada umat Nabi Muhammad. Kita ni Allah Ta'ala tanya, mu tahu tak apa dia Lailatul Qadar? Jadi bila Allah Ta'ala tanya, bermakna perkhabaran itu sangat penting. Begitu juga kita dengar ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dia hanya panggil orang beriman je. Orang munafik duduk tepi, memang takkan menyahut. Bila panggil wahai orang-orang yang beriman, maknanya penting lah tu, apa nak dikhabarkan, apa benda yang Allah Ta'ala nak suruh buat. Kutiba alaikumus siyam contohnya, difardukan ke atas kamu berpuasa, wahai orang, wahai panggilan yang mesra ke atas orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, ayat ni, Al-Quran ni, kalau nak jadikan pedoman dalam hidup kita, setiap ayat yang turun tu jangan kita tunding ke orang kan. Bila Allah Ta'ala sebut tentang pemimpin, dialah tu, dialah tu tak betul tu, kita tunding ke orang. Padahal Nabi dah sebut kullukum ra'in, tiap-tiap kamu tu adalah pemimpin. Kita pun tertakluk di situ juga. Jadi tuan-tuan, ayat Al-Quran ni bila turun je sesuatu ayat, para sahabat akan duduk berkelompok-kelompok di dalam masjid, ada duduk di luar masjid, ada duduk bawah pokok tamar. Ini yang nama khalqah ilmu. Apa yang mereka duduk bincangkan dalam kelompok khalqah itu? Bila turun ayat Quran, mereka bincang. Apa bincang? Apa yang Al-Quran ni nak suruh kita buat?
Jadi kita adalah salah bila kita baca ayat Quran, kita tunding ke orang tu tak betul, orang ni tak betul. Ayat ni turun atas kepala kita, tuan-tuan. Sama ada kita dah amal ataupun belum. Sebab satu hari kita akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku dah turunkan Quran nak selamatkan kamu. Berarti ke tidak baca Al-Quran? Tak reti, ya Allah, tak tahu. Kenapa? Quran bahasa Arab. Aku turunkan para nabi dan rasul. Berapa banyak nabi yang kuturunkan, berapa banyak rasul kuturunkan yang tolong bacakan yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, supaya nak elakkan kamu daripada masuk ke dalam neraka, jadi orang ingkar, jadi orang yang suka membantah aku. Maka ku kirimkan Al-Quran, ku kirimkan rasul untuk mengingatkan kamu. Baik tuan-tuan, sekejap je masa kita ya. Baik, kita terus lagi. Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr, huruf qaf. Tuan-tuan, huruf qaf ni jangan kita baca dengan huruf ka. Kadri dengan qadri. Kan? Berbetulkan sebutan. Supaya kita baca 3 kul tu. Qul dengan kul. Qul dengan huruf qaf. Jadi kalau kita baca kul, kita telah tukar tu huruf qaf jadi huruf kaf. Saya tak tukar, Ustaz. Memang tak tukar. Sebutan kita tu telah menukarkan huruf dan menukarkan makna dia. Bahasa Arab ni dia sensitif, tuan-tuan ya. Kalau salah baris bertukar makna, salah sebut huruf bertukar makna. Saya dah bagi contoh dah gitu kan. Qalbun dengan kalbun. Qalbun, hati. Qalbun. Kalbun, anjing. Tukar huruf qaf dengan kaf aja dah bertukar makna dah. Sebab tu tuan-tuan, Allah suruh kita belajar. Yang jadi masalah ni yang tak nak belajar ni. Untuk nak merubah diri kita, kita kena belajar ilmu, baru boleh berubah. Ada tak ayat-ayat yang berkaitan dengan kena dapatkan ilmu baru boleh berubah? Banyak sangat. Satunya, Iqra. Wahyu yang pertama sekali turun. Allah suruh baca, suruh belajar. Kerana dengan membaca sebagai perantara kita dapat ilmu. Rasulullah pun kena baca. Iqra, bacalah olehmu. Fi'il amar tu ya. Bacalah olehmu. Tapi kita tak minat membaca, tuan-tuan. Jadi kita cara nak berubah sebutan, cara nak ubah ibadat jadi lebih bagus, lebih baik, cara nak ubah prinsip akidah kita, ialah dengan kita menambah pengetahuan ataupun ilmu berkaitan dengan itu. Lailatul Qadri khairun, huruf kha, dia ada titik atas. Kha. Tak, maaflah tuan-tuan. Saya dalam kelas-kelas mengaji ni, saya suruh seorang-seorang baca, perbetulkan makhraj. Makhraj tu penting. Huruf tu, Allah Ta'ala pilih huruf kha, ada titik. Kita baca huruf ha. Lepas tu kita tanya, kenapa Allah pilih huruf kha? Menyusahkan aku nak menyebut macam ni. Allah pun kena marah. Kita siapa nak marah Allah? Allah dah turunkan khairun, sebutlah khairun. Hak itu kita kena beri, itu hak Al-Quran. Berapa banyak orang yang baca Quran, Al-Quran melaknat dia balik. Sebab tu tuan-tuan, tanggungjawab kita ialah berubah, belajar. Ada masa lagi ke? Ada. Allah panjangkan umur kita ni, boleh bernafas sekarang ni, naik turun apa, mata boleh terbuka, tuan-tuan, jantung masih berdegup lagi. Suruh kita belajar, suruh kita berubah. Hari esok makin baik, esok makin bagus, hari esok makin bagus. Sama-samalah kita, tuan-tuan ya. Khairum, huruf kha. Khairun, tak boleh baca khairun. Baris 2 di depan bertemu huruf mim. Ingat tak lagi hukum apa? Baris di depan bertemu huruf mim. Apa, ingat tak? Idgham ma'al ghunna. Jadi dengungkan dia, mulut tutup. Khairum, dengungkan. Min nun mati. Min
nun mati bertemu alif, al-fisyah. Jangan dengungkan sebab nun mati bertemu alif atau amzah, maka izhar khalqi, zahirkan bacaan kita, jangan dengungkan. Min al-fisyah, syahr ada bunyi roh sikit ujung, syahr. Lailatul qadri khairum min al-fisyah. Kita perbetulkanlah insya-Allah ya. Itulah hukum yang ada. Manakala bila kita baca, kadang-kadang tu habis kita langgar. Berapa peratus patuh kita kepada hukum tajwid? Itu bergantunglah kepada diri kita masing-masing. Kadang-kadang kita tahu dah hukum dia, tapi kita langgar. Tu biasalah. Kan? Orang Islam hari ni dia tahu hukum dia. Kan? Hukum minum arak, dia tahu hukum minum arak. Kalau memandu dalam keadaan mabuk, kan? Dia tahu apa akibat dia, tapi buat juga. Sumpah kita Quran, kita tahu hukum dia, izharnya, ikhfa'nya, tapi kita langgar juga. Bila kita tanya kenapa langgar, tak ada pun siapa-siapa nak marah. Memanglah tak ada siapa marah, kan? Tetapi malaikat mencatat, Allah Maha mendengar apa yang kita baca. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul, zai ada sabdu, tanazzalul mala, jadi mak wajib tu ya, mak wajib 4 atau 5 harakat juga lah, panjang sikit. Malaikatu warru, ru 2 harakat, ruha bukan he bulat, warruhu, hu macam pedas kata, ha warruhu fiha, fi 2 harakat, ha 2 harakat juga ya. Biizni rabbihim min kulli amr, biizni huruf zal, biizni rabbihim, ra tebalkan, rabbihim, mim mati bertemu mim, idgham mithlain, ingat tak ada? Tutup mulut dengung ya. Rabbihim min nun mati bertemu kaf, ikhfa, min kulli am dengan am berbeza. Ada yang baca kulli am, apa pula amnya? Itu amzah, am bukan ain. Kalau am itu amzah. Buat apa kita tukar alif jadi amzah, jadi ain? Pandai-pandai kita ubah Al-Quran. Walaupun satu huruf, kita jangan ubah Al-Quran itu. Jadi buktikan dengan cara sebutan yang betul. Baik tuan-tuan, tolong sensitif sikit dari sudut makhraj sebutan itu. Fiha biizni rabbihim min kulli amr. Amr ada ro sikit ujung bunyi amr, walaupun mim tu mati ya. Amr. Salamun, 2 harakat la, salamun baris 2 di depan bertemu huruf ha, izhar. Salamun hiya hatta, huruf ha bulat, lepas tu jumpa huruf ha pula dekat-dekat. Cabaran tuan-tuan ya. Hiya hatta 2 harakat mad tabi'i, hatta mata qalqalah sughra, mata, ta tu mati, mata mata, la'il fajr, la'il fajr ada bunyi ra sikit, fajr. Salamun hiya hatta mata la'il fajr. Baik, kita belum tengok makna Melayu ya. Lailatul Qadri, malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Al-fisyah. Dan pada malam itu juga tanazzalul malaikah, turun malaikat-malaikat. Maknanya banyak, jamak plural, malaikat-malaikat banyak. Warruhu, dan roh-roh turun. Ada yang menterjemahkan, mentafsirkan, nanti kita akan tengok. Roh itu ada yang mentafsirkan sebagai malaikat Jibril alaihissalam sebagai ketua dia, warruh. Ada yang mengatakan roh itu adalah roh orang-orang yang telah meninggal dunia. Allah izinkan dia, walaupun agak terpencil pandangan itu, warruh akan turun pada malam tersebut. Jadi bayangkan
suasana turunnya malaikat, hubungan antara malaikat antara langit dan bumi, begitu hubungan yang begitu baik. Mereka turun sehingga pagi besoknya begitu banyaknya malaikat yang turun, matahari pun tidak bersinar seperti hari-hari lain. Nampak redup aja, ya, oleh sebab jumlah malaikat yang begitu banyak sekali. Jadi rugi orang yang telah melepasi Lailatul Qadar. Siapa yang tak ada rancang planning langsung nak temu Lailatul Qadar sangat rugi. Ni musim PKP ni. Takkan nak tunggu musim kita sibuk tak ada di rumah baru nak kejar nak memburu Lailatul Qadar. Masa duk PKP duk di rumah ni lah, masjid pun tak boleh pergi. Maka masa macam ni lah kita plan elok-elok cuba dapatkan Lailatul Qadar. Tapi apa katakan, itu telah pun berlalu. Doa pada Allah, mudah-mudahan kita dapat lagi Ramadan pada tahun hadapan. Jadi dengan izin, turunnya ini dengan perintah Allah, dengan izin Allah, biizni rabbihim min kulli amr, yang mengatur segala urusan. Allah turunkan para malaikat, bukan turun saja-saja je. Ada beberapa urusan yang dia kena buat. Min kulli amr, setiap urusan itu. Padahal Allah Ta'ala dia boleh buat sendiri, nak menunjukkan bahawa Allah juga ada kerajaan dia. Ada petugas-petugasnya. Salamun, selamat sejahtera, salam, kesejahteraan lah. Ia hatta matla'il fajr, sehinggalah terbitnya fajar itu. Habis ayat yang kelima, tuan-tuan. Jadi masanya panjang, lebih dah daripada 20 minit. Jadi kita berhenti setakat ni dulu. Kita sepatutnya kalau di masjid, selepas kita baca, tengok pada tajwid ni, baca seorang-seorang kalau tak ramai, ataupun wakil ada duduk depan sekali dalam masjid tu. Tu yang kalau dalam masjid tak nak duduk depan tu, ustaz saya tanya je. Tu yang duduk belakang tu dekat tiang, kata ustaz saya tanya. Saya pula teknik saya lain. Saya kalau masuk ke masjid, yang saya tanya yang belakang-belakang, supaya yang belakang lari ke depan pula. Tuan-tuan, jadi selepas kita terangkan tajwid, kita peringatkan tajwid, kalau boleh kita slidekan di masjid akan tajwid ni, tengok satu-satu huruf dia, sebut satu-satu, kan? Kemudian kita baca ramai-ramai. Kita gegarkan masjid tu dengan bacaan surah Al-Qadr. Jadi orang yang selama ni susah nak ke masjid, dia lalu lalang depan masjid tengok, bunyi ramai, bunyi bergegar masjid tu. Kita kalau menyanyi karaoke je bergegar, bagi nak pecah tu kedai karaoke, kan? Nyanyi lagu warisan, bukan lagu lain, kan? Bergegar. Tapi bila time baca Quran, nak keluar suara pun susah. Keluarkan suara emas kita. Jadi bila lepas kita tunjukkan tajwid dia, kita baca ramai-ramai. Kalau boleh seorang baca, yang lain ikut, kan? Kalau peringkat sekolah-sekolah menengah, begitu kita buat. Jadi biar kita terbiasa, kan? Kemudian baca biar bergegar masjid tu, nampak orang lalu lalang situ, nampak ramainya. Ramai mana tu nampak bergegar masjid lah, rupanya 20 orang je, macam 200 orang. Ini tak, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang masjid perlahan, suara azan dengar tak dengar, suara imam ngaji pun dengar tak dengar, perlahan aja. Sampai orang lalu lalang nampak ramai macam 200 orang, tapi bunyi macam 2 orang aja. Ini maksudnya apa, tuan-tuan? Inilah cara kita nak menegakkan syiar Islam itu balik. Apa guna buat menara masjid sampai puluh ribu? Tuan-tuan cek masjid, menara masjid tu berapa harga dia? Kebetul letak dia punya speaker dia, apa istilah kalau orang kita sebut kecopong dia, kan, menghala ke perumahan-perumahan tu. Untuk apa letak atas suara tu? Untuk apa tu menara? Biar kalau boleh suara tu sampai ke mana-mana sekuat-kuatnya. Tapi itu timbullah isu orang kata bising sangat dan sebagainya. Itu masuk cerita lain dah, nanti kita akan bahaskan, tuan-tuan, ya. Jadi sekadar itu saja untuk hari ini. Mohon ampun, mohon maaf sebanyak-banyaknya, tuan-tuan. Bukanlah maksud nak mengajar, cuma nak berkongsi saja, khusus kepada warga Kompleks Meranti Gambang.
dan umumnya kepada tuan-tuan yang berada pada talian, kan, yang tak ada pada talian, lebih ramai lagi di luar tu. Tapi alhamdulillah lah, syabas tuan-tuan yang Allah Ta'ala rezekikan jadi cinta kepada majlis-majlis ilmu ni. Nampak ada ustaz ceramah, tak kira lah saya ke ustaz, mana-mana aja kita akan singgah sekejap dengar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala melimpahkan ketenangan yang abadi di dalam jiwa kita. Sebab ini di antara faedahnya yang Nabi sebut, tidaklah ada satu kaum itu berada di rumah-rumah Allah, kemudian di situ dalam rumah Allah tu mereka wayatadarasunahu, mereka mempelajari Al-Quran. Mereka tak buat benda lain, mereka duduk mempelajari Al-Quran di rumah-rumah Allah, di tempat-tempat sujud di situ, diadakan jemaah dan sebagainya. Mereka juga mempelajari Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah Ta'ala akan turunkan ketenangan di dalam hatinya. Ini janji Allah, tuan-tuan. Jadi kita berhenti sampai setakat ni dulu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita dah tahu makna Melayunya. Dah ada signal. Power dah makin habis. Jadi kita akan sambung nanti insya-Allah pada Isnin yang akan datang, jadual berikutnya nanti, untuk kita tengok tafsir pada surah Al-Qadr, dan kita tengok apa itu Lailatul Qadar. Walaupun kita dah terkeluar daripada Syawal, telah pun meninggalkan kita, tapi kita cuba bawa balik apa sebab disebut sebagai Lailatul Qadar, apa keistimewaannya, apa tanda-tandanya, dan bagaimana kita lihat Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dalam memburu Lailatul Qadar ini. Apa penting Lailatul Qadar pada kita di zaman moden abad milenium ini? Jadi sekadar itu saja tuan-tuan. Sekali lagi mohon ampun, mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan, tergurau. Kalau ada kata-kata yang agak menyinggung perasaan, mohon ampun, mohon maaf. Dan kita mohon pada Allah, mudah-mudahan ya Allah, ketika mana kita diuji oleh Allah, kuatkanlah. Beri kita kekuatan saat kita diuji. Beri kekuatan saat kita dibenci oleh orang. Kita jadi orang yang kuat, keazaman untuk terus beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada di antara kita ni yang susah kehidupannya, ya Allah, Kau permudahkanlah urusan dunia, Kau permudahkanlah urusan akhiratnya. Kalau ada di kalangan kita ni yang bersedih, berduka cita, ya Allah, berikanlah kabar-kabar gembira kepada mereka, ya Allah. Signal yang kedua dah muncul, bateri dah nak habis tuan-tuan ya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Mari sama-sama tuan-tuan, kita mudah-mudahan Allah berikan kita pengampunan. Sebab itu kita tutup dengan baca tasbih kifarah dan surah Wal Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.